Pengenalan jual beli. Jual beli dalam fiqh Islam disebut al-bai'. Perkataan al-bai' iaitu jual beli dari aspek bahasa bermaksud menukar sesuatu barang dengan sesuatu barang yang lain. Dari sudut istilah syarak pula, al-bai' mempunyai banyak pengertian yang diberikan oleh para ulama. Dan menurut mazhab Syafi'i, jual beli ialah pertukaran sesuatu harta benda dengan harta benda yang lain. Yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab dan qabul menurut cara yang diizinkan oleh syarak. Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini dengan harga sekian. Qabul pula adalah perkataan pembeli seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab dan qabul adalah perkara yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan akad. Lafaz akad berasal dari bahasa Arab iaitu al-aqdu yang bererti perikatan atau perjanjian dan pemuafakan al-ittifaq. Seterusnya, syarat sah jual beli dalam Islam. Yang pertama, penjual dan pembeli mestilah mukallaf. Yang kedua, penjual haruslah menjual sesuatu barang yang bersih dan suci. Yang ketiga, penjual dan pembeli mestilah tahu tentang jenis mata wang yang digunakan. Dan yang keempat adalah akad ijab dan qabul tidak diselangi dengan perkataan lain. Pada masa kini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang, membayarnya kepada penjual serta menerima bayaran dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Sebagai contoh, jual beli yang berlangsung di pasar. Dalam fiqh muamalat, jual beli sebegini disebut dengan bai' al-muwattah. Namun jumhur ulama berpendapat bahawa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Rukun jual beli menurut Islam. Pengertian, bahasa, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Istilah, menukar harta atau benda yang mempunyai nilai mengikut cara-cara tertentu yang diharuskan oleh syarak dengan lafaz ijab dan qabul. Penjual dan pembeli, seorang yang baligh, berakal dan mampu menguruskan barangan dengan baik. Dilakukan atas kemahuan sendiri dan bukan secara paksaan dan beban. Membuat pilihan kecuali dalam kes yang melibatkan undang-undang. Beragama Islam bagi jual beli yang melibatkan Al-Quran, Al-Hadis dan kitab yang mengandungi ayat Al-Quran di dalamnya. Pembeli bukan seorang yang kafir. Barangan jualan hendaklah wujud dan boleh diserahkan semasa akad jual beli dilakukan kecuali dalam jual beli as-salam dan al-ishtina. Bersih dan suci, berfaedah menurut syarak dan bernilai menurut Islam. Kepunyaan penjual atau wakilnya. Diketahui oleh penjual dan pembeli tentang kadar, jenis dan sifat-sifatnya. Harga bayaran adalah bernilai atau laku dalam pasaran. Bayaran jelas jumlahnya. Bayaran adalah milik pembeli. Bayaran boleh diserahkan kepada penjual walaupun secara hukum sah jual beli dengan cek atau kad kredit. Jenis mata wang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ijab dan kabul. Tawaran hendaklah berterusan dan tidak diubah hinggalah diterima. Ijab dan kabul berlaku dalam suatu majlis dan tidak wujud tempoh yang lama antara kedua-duanya. Ijab dan kabul tidak diselangi dengan percakapan atau perkataan lain yang tidak berkaitan dengan akad. Wujud persamaan ijab dan kabul walau berlainan lafaz. Hukum jual beli adalah harus. Ini bertujuan bagi menyempurnakan hajat manusia yang memerlukan sesuatu sebagai pemilikan. Syariat ini termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis, malah telah diakui oleh ijma' ulama'. Jual beli yang haram dan tidak sah pada akad. Haram menjual benda yang disimpan bagi tujuan maksiat atau hasilnya itu akan mendatangkan keburukan. Contohnya, tidak dimiliki dengan sempurna seperti menjual burung di udara, menjual buah-buahan yang masih di pokok kecuali setelahnya termasak, menjual daging dengan daging ataupun jualan bersyarat. Jual beli yang haram tetapi sah pada akad. Membeli barang dengan bertujuan menyekat pembelian orang lain daripada membeli barang tersebut.
membeli barang yang sedang dibeli oleh orang lain walaupun masih dalam tempoh khiyar. Menyekat penjual dari desa di pertengahan jalan supaya dia dapat membeli dagangan dengan harga yang murah daripada harga pasaran. Monopoli dalam jual beli. Berjual beli barang yang halal tetapi digunakan untuk maksiat. Berlaku penipuan, mengurangkan sukatan dan timbangan. Jenis-jenis akad jual beli. Terdapat lebih daripada 10 jenis akad jual beli dalam Islam. Bai'ul salah bin naqd, bai'ul muqayadah, bai'ul salam, bai'ul saraf, bai'ul marabahah, bai'ul wadih, bai'ul tawlih, bai'ul urbuin, bai'ul talaji'ah, bai'ul wafa, bai'ul istisna, bai'ul ainah. Sewa. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti kontrak mengontrak bangunan pejabat, sewa tapak tanah untuk pertanian, menyewa kenderaan, sewa menyewa VCD dan DVD original dan lain-lain. Pengertian ijarah, sewa menyewa. Ijarah atau sewaan adalah satu jenis akad muawadah, maliyah yang masyhur di kalangan bank-bank Islam. Menurut istilah bahasa Arab, kalimah ijarah adalah merujuk kepada bayaran yang diberikan kepada orang yang melakukan sesuatu kerja sebagai ganjaran kepada apa yang dilakukannya. Ia juga disebutkan sebagai atau ujrah, ajrahu atau ajrahu, bermaksud memberi upah kerana kerja yang dilakukan. Perkataan ini hanya digunakan bagi merujuk kepada sesuatu yang memberikan keuntungan dan tidak digunakan untuk sesuatu yang merugikan. Biasanya digunakan bagi merujuk ganjaran akhirat, sementara ujrah pula merujuk kepada ganjaran dunia. Jenis-jenis sewaan dan syarat-syaratnya. Sewa menyewa terbahagi kepada dua bahagian. Antara bahagian sewa menyewa ialah sewa manfaat dan sewa upah kerja. Yang dimaksudkan dengan sewa manfaat ialah menyewa manfaat dari barang atau aset. Contohnya, Encik Majid menyewakan rumahnya kepada Encik Ibrahim dengan bayaran RM550 sebulan untuk tempoh 1 tahun. Sewa menyewa ini tiada khilaf di kalangan para ulama akan keharusannya. Bayaran sewa boleh dibuat di awal kontrak sewaan atau secara bertangguh. Syarat sewa manfaat. Yang pertama, perkhidmatan mesti mempunyai nilai. Yang kedua, khidmat diperolehi oleh pengupah bukan oleh orang yang diupah. Yang ketiga, khidmat manfaat disewa bukan bertujuan mendapatkan barangan. Yang keempat, khidmat mestilah dimaklumi oleh kedua-dua pihak dari segi barangan, sifat dan kadarnya. Upah bekerja. Apa yang dimaksudkan dengan upah bekerja ialah menyewakan manfaat kerja dan kemahiran diri. Dalam ijarah ini, apa yang dijadikan al-mawqut alaih adalah kerja itu sendiri, iaitu sebagai timbal balas kerja dan kepakarannya dalam kerja. Ia dibayar upah tertentu seperti mengaji seseorang, membantu rumah, tukar kasut, tukang jahit, juru unding, peguam, ketangan syarikat dan lain-lain. Syarat-syarat upah bekerja. Syarat-syarat upah bekerja ialah bayaran upah perlu mengikut syarat yang sama sebagaimana syarat pembayaran dalam kontrak jual beli. Ini kerana bayaran ini sebenarnya ialah bayaran kepada perkhidmatan yang ingin dimiliki melalui kontrak sewa. Antara syarat-syarat upah bekerja yang telah ditetapkan ialah yang pertama, bayaran sewa mestilah bayaran yang suci. Yang kedua, bayaran sewa boleh dimanfaatkan. Yang ketiga, mampu diserah. Yang keempat, pihak yang berkontrak mempunyai kuasa wilayah untuk menyerahkannya. Yang kelima, bayaran sewa atau upah diketahui oleh kedua-dua pihak. Sebab-sebab akad transaksi sewa akan terbatal atau berakhir menurut pendapat mazhab Syafi'i. Kontrak sewa adalah satu kontrak atau transaksi yang perlu dipatuhi oleh kedua-dua pihak. Maksudnya, selepas kontrak atau transaksi tersebut disahkan, pemilik dan penyewa atau pengupah dan orang upahan tidak oleh membatalkan kontrak atau transaksi tersebut begitu saja pada bila-bila masa yang mereka dikehendaki. Kontrak atau transaksi ini hanya boleh dibatalkan kerana suatu sebab. Apabila ia dibatalkan, kontrak atau transaksi tersebut dianggap tamat. Sebab yang membatalkan sewa menurut pendapat mazhab Syafi'i ialah di antara barangan yang disewa rosak. Yang kedua, barangan sewa tidak diserahkan pada masa yang ditetapkan. Kepentingan transaksi sewa menyewa dalam kehidupan seharian. Antara kepentingan transaksi sewa ialah memberi peluang kepada seseorang yang tidak dimiliki barang tertentu menggunakannya. Manakala pemilik barangan pula dapat memperluaskan rezeki untuk mewujudkan perasaan membantu dan amanah terhadap barangan orang lain. Selain itu, dapat mengeratkan hubungan dan mewujudkan kasih sayang yang lebih kukuh di antara masyarakat. Di samping itu, sebagai salah satu bentuk pertolongan yang dapat diberikan oleh golongan berada kepada golongan yang masih memerlukan. Sebab itu, membuka peluang kepada golongan yang mempunyai kemampuan dari segi kepakaran atau tenaga untuk perluaskan untuk mengembangkan pendapatan mereka.
Kesimpulan, jual beli merupakan perbuatan yang halal serta merupakan kata lawan dalam ayat larangan riba yang diharamkan. Adapun yang menganggap bahawa penghalalan jual beli yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran tersebut adalah penghalalan secara mutlak yang melibatkan semua jenis jual beli adalah salah faham semata-mata. Apabila ayat tersebut hanya difahami secara zahirnya sahaja, atas dasar itu pemahaman terhadap kaedah fiqh dalam memahami fiqh muamalat adalah sangat penting bagi mengelakkan kesalahfahaman sehingga menjerumuskan umat Islam ke dalam transaksi yang dilarang dari sudut syarak.